Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Inikah yang dinamakan kesejahteraan rakyat? Kerajaan Perikatan Nasional digelar gagal, bukan satu cerita dongeng. Ia kisah benar yang dirasai deritanya oleh lebih 5,000 anak-anak yatim piatu dan 870,000 yang hilang pekerjaan gara-gara pandemik COVID-19. Ia kegagalan yang diwarisi oleh kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang lebih sesuai disebut Kerajaan Keluarga 69 kerana kecelaruan dalam tadbir urusnya. Ismail mengaku seramai 10,317 individu diisytihar muflis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP mulai Mac 2020 hingga Julai. Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia MDI, jumlah syarikat yang gulung tikar sepanjang tempoh itu adalah sebanyak 1,246 kes. MDI tidak mempunyai rekod mengenai jumlah pekerja yang diberhentikan sepanjang tempoh PKP, memandangkan MDI hanya bertindak untuk mengendalikan pentadbiran kes kebangkrapan individu dan pentadbiran kes syarikat yang telah mendapat perintah penggulungan dari pihak mahkamah, katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Beliau menjawab soalan Lim Lip Eng, PH Kepong yang ingin tahu bilangan syarikat gulung tikar dan data pekerja diberhentikan bagi tahun 2020 dan 2021 serta bantuan ekonomi khusus kepada pengusaha yang menamatkan perniagaan dan individu hilang pekerjaan dalam tempoh PKP. Malangnya penderitaan itu hanya dirasai oleh rakyat marhain, bukan menteri-menteri dan timbalan mereka. Kemarin rakyat dikejutkan dengan pengakuan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Dr. Abdul Latif bahawa kerajaan belanjakan RM4 juta untuk ubah suai pejabat di 14 buah kementerian. Menurut laporan, pejabat menteri dan timbalan menteri di Kementerian Perpaduan Negara sahaja telah membelanjakan lebih RM0,5 juta untuk membaiki pejabat mereka. Kementerian itu membelanjakan RM589,618 untuk membaiki pejabat menteri dan timbalan menteri mereka sepanjang tahun 2020 dan 2021. Menteri Perpaduan Negara itu Datuk Halimah Muhammad Sadiq, manakala timbalannya Datuk Seri Ter Liang Ke dari MCA. Abdul Latif berkata perbelanjaan itu adalah untuk memastikan semua fasiliti dan kemudahan di pejabat-pejabat tersebut sentiasa terpelihara dan berada dalam keadaan baik. Selain Kementerian Perpaduan, Jabatan Perdana Menteri membelanjakan RM1.07 juta untuk kerja-kerja yang sama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna RM425,130. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi membelanjakan RM394,604. Manakala Kementerian Wilayah Persekutuan berbelanja RM392,202. Sains, Teknologi dan Inovasi pula RM365,240. Abdul Latif menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Teluk Intan Nga Korming di Dewan Rakyat kemarin lapor bernama. Sebelum itu, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mendedahkan bahawa kerajaan telah memulakan proses penggantian kereta rasmi jawatan bagi Menteri-Menteri Persekutuan daripada model Proton Perdana 2.4L kepada Toyota Velfire 2.5L bermula April 2021. Kerajaan membayar kos pajakan bulanan Toyota Velfire sebanyak RM5,769.35. Kos pajakan bulanan ini terdiri daripada kos sewaan bulanan sebanyak RM4,851.61 dan kos selenggaraan bulanan berjumlah RM907.74. Sehingga September 2021, kerajaan telah membayar kos pajakan sebanyak RM1.42 juta kepada syarikat konsesi. Dan berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli
Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru, Sim The Zin, yang meminta Menteri Keuangan menyatakan perbelanjaan kerajaan menyediakan kereta rasmi Velfire kepada menteri-menteri sejak Mac 2020 hingga sekarang. Bajet 2022 dilihat kononnya sangat mesra rakyat. Sebagai contoh, orang muda dapat e-wallet RM150 secara one-off. Penjawat awam pula mendapat RM700 one-off. Rakyat pasti bergembira kerana menerima bantuan tersebut. Tahniah diucapkan. Namun, di sebalik pemberian sagu hati kepada rakyat ini, tanpa disedari menteri-menteri PN, PAS ini sebenarnya dapat menikmati bantuan yang paling banyak. Mereka mendapat bantuan kereta Velfire sebanyak RM5,079.35 sebulan. Tahniah. Bidas Zazing dalam kenyataannya sebagai mengulas jawapan Tunku Zafrul itu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin menyindir Tengku Zafrul yang berbangga bahawa bajet 2022 adalah sebahagian daripada Pelan Pemulihan Ekonomi 6R, iaitu Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalize dan Reform. Saya ingin menambah satu R lagi, iaitu Retorik. Bau asam pedas Melaka yang semerbak boleh dihidu daripada pembentangan bajet retorik ini sendirinya. Menurut beliau, walaupun frasa kesejahteraan rakyat sering dilakukan di dalam ucapan bajet ini, namun elemen retorik basinya mengakibatkan irama lagu itu amat sumbang dan begitu memualkan. Bagaimanakah kerajaan yang membentangkan bajet retorik ini tidak ada rasa malu dan masih boleh melaungkan kalimah kesejahteraan rakyat? Sedangkan di tangan-tangan mereka masih berlumuran darah rakyat. Berapa ramai rakyat yang memilih untuk membunuh diri di era kerajaan tanpa mandat ini menerajui negara? Berapa ramai pula yang menjadi mangsa kepada pelaksanaan sistem dua darjat dalam menegakkan hukum? Berapa ramai rakyat, khususnya golongan muda yang baru sahaja menghabiskan zaman belajar mereka, yang bukan sahaja dibebankan dengan terpaksa membayar balik wang pinjaman belajar melalui PTPTN, tetapi juga dihukum tidak boleh keluar negara kerana bebanan hutang PTPTN itu? Soal Hanifah. Ahli jawatan kuasa pimpinan amanah itu juga membangkitkan mengenai seorang yang telah ditolak oleh rakyat pada 9 Mei 2018 kerana merosakkan serosak-rosaknya ekonomi negara ini dan memaksa kita semua untuk membayar hutang makhluk monster perosak yang bernama One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Hutang 1MDB setakat akhir Jun 2021 ialah RM32 bilion. Bunga atau faedahnya sahaja mencecah RM7.1 bilion. Semua pembayarannya ditanggung oleh rakyat Malaysia menggunakan antaranya wang dari tabung amanah negara. Dilaporkan wang tabung amanah ini hanya tinggal RM15.2 bilion sahaja. Hutang 1MDB lebih banyak, iaitu RM32 bilion. Kerajaan kena meminjam lagi. Maknanya hutang lagi. Buat hutang baru untuk membayar hutang lama, tegas Hanifah. Orang berkenaan hari ini sedang berkempen berkeliaran di pilihan raya negeri yang terkenal dengan asam pedas itu. Sejujurnya, bolehkah kita percaya bahawa mereka akan dapat mentadbir kerajaan negeri Melaka demi kesejahteraan rakyat? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.